ataupun nak dengar je dulu malam ni Tuan Haji Nasaruddin? Muka surat apa Ustaz? 583. Tak, saya nak tanya je, boleh tolong baca tak untuk kita ataupun hanya sekadar nak dengar je dulu malam ni? Boleh. Boleh baca. Okey. Malam ni kita akan sambung ke surat 583 surah An-Nazi'at ayat yang ketiga. Surah An-Nazi'at ayat yang ketiga. Page 583 surah An-Nazi'at ayat yang ketiga. Okey, baik. Kita doa sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Ayat yang ketiga surah An-Nazi'at berbunyi was-sabihati sabha. Wa demi, terjemah wa demi, as-sabihati malaikat-malaikat yang turun dengan cepat. As-sabihati malaikat-malaikat yang turun dengan cepat. Sabihat tu malaikat-malaikat yang turun dengan cepat. Okey. Sabhan dengan sangat pantas. Sabhan dengan sangat pantas. Baik, pertama kita ini. Okey. Puan Nik tolong baca boleh? Puan Nik tolong baca ayat 1, 2, 3 surah An-Nazi'at. 1, 2, 3 ya Ustaz? Ayat 1, okay. Ayat 2 dan ayat 3 surah An-Nazi'at. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ayat kedua, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Dan ayat ketiga, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Okey, baik. Terima kasih Puan Nik. Surah An-Nazi'at, Allah SWT nak menceritakan tentang confirm, pasti berlakunya hari kiamat. Bila Allah nak cerita tentang hari kiamat, ayat 1 sampai ayat 5, Allah bersumpah demi malaikat-malaikat. Jadi ayat 1, ayat 5 ni, semua nak cerita pasal malaikat. Okey? Menurut tafsir Al-Munir, karangan Dr. Wahbah Zuhaili, beliau berkata, Allah SWT, kalau nak bersumpah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala nak bersumpah, kita nak bersumpah, wajib kena guna nama Allah. Tak boleh bersumpah demi Nabi Muhammad, demi Jibril, tak boleh. Kita nak bersumpah, mesti kena guna nama Allah. Allah Ta'ala nak bersumpah, suka hati. Nak guna nama apa pun terpulang pada Allah Ta'ala, kerana semua makhluk milik Allah. Nabi ke, malaikat ke, Kaabah ke, semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada masalah. Okey. Pengarang tafsir Al-Munir itu Dr. Wahbah Zuhaili, beliau berkata, Allah Ta'ala dalam Quran, kalau nak bersumpah, dia akan bersumpah dengan dua perkara. Apa maksud dua perkara? Pertama, perkara-perkara yang boleh dilihat oleh makhluk dan dipandang hebat oleh makhluk. Perkara-perkara yang boleh dilihat oleh manusia atau makhluk-makhluk lain, dan perkara tersebut dipandang hebat oleh manusia dan makhluk-makhluk lain. Contoh, siang malam, langit bumi, matahari, bulan, bintang. Itu semua makhluk-makhluk Allah yang hebat. Kenapa hebat? Kerana Allah sahaja yang boleh menciptanya, mengaturnya dan menguruskannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah SWT nak bersumpah, Allah Ta'ala akan bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang tetapi tidak diketahui oleh manusia. Tidak dapat dilihat, diketahui oleh manusia. Contohnya malaikat. Contohnya kedudukan bintang. Contohnya angin yang bertiup kencang. Kita tahu benda tu ada. Kita yakin benda tu ada, cuma kita tak mampu nak melihat dengan mata kasar kita. Ini dua perkara yang Allah Ta'ala biasa bersumpah dalam Al-Quran. Okey, baik. Sifat malaikat yang ketiga, sifat malaikat banyak sebenarnya. Sifat malaikat ni banyak sangat. Okey, ni di antaranya. Di antaranya ialah, pertama, malaikat mencabut nyawa dengan keras. Siapa dia? Orang-orang kafir, orang munafik dan juga orang Islam yang banyak dosa maksiatnya. Yang kedua, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dengan lembut. Tetapi, walaupun lembut, cara malaikat cabut nyawa tersebut bukanlah bermakna orang tu tak rasa sakit. Tetap akan merasa sakit juga. Tetap akan merasa kesakitan sakaratul maut juga. Okey. Ayat kita sekarang. Was-sabihati sabha, demi malaikat yang turun dengan cepat.
demi malaikat-malaikat yang turun dengan cepat. Apa makna malaikat turun dengan cepat? Makna malaikat turun dengan cepat ialah malaikat bila Allah Ta'ala perintahkan sesuatu untuk turunkan azab ke, untuk turunkan rezeki ke, untuk turunkan hujan ke, maka malaikat tadi akan terus turun segera, immediately. Tak adalah kata tunggu dulu. Allah suruh hari ni, esok lusa baru dia turunkan. Tak. Dia masuk as-sabihati sabha, malaikat akan turun dengan cepat. Daripada langit, daripada arash, daripada langit pertama ke, kedua ke, ketiga ke, malaikat akan turun dengan cepat untuk menunaikan perintah Allah SWT. Sama ada bawa wahyu, sama ada bawa azab, sama ada malaikat tu turun dengan perintah Allah untuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Sebab tu, tentang ayat-ayat maut, tentang ayat-ayat kematian, Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila datang ajal mereka, kematian mereka, malaikat tidak akan mencepatkan satu saat, melambatkan satu saat. Mereka tidak cuai dalam tugas mereka. Orang putih terjemah tidak neglected. Tidak cuai lah. Tolong baca dia boleh, surah Al-An'am. Wan Izawani tolong baca surah Al-An'am. Ni, malaikat bila Allah suruh terus buat. Mereka tidak pernah cuai. Apa saja tugas malaikat, cabut nyawa ke, bagi rezeki ke, mendatangkan azab ke, mereka akan terus buat. Surah Al-An'am, muka surat 135 ayat 61. Boleh Puan Izawani tolong baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hambanya dan mengutus kepada kamu malaikat-malaikat pengawal yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan, sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang antara kamu, lalu utusan kami, iaitu malaikat, mengambil nyawanya, dan mereka itu, para malaikat, tidak cuai, iaitu dalam menjalankan kewajipan. Okey, terima kasih Puan Izawani. Jadi dalam ayat tu, Allah SWT kata, Allah Ta'ala pelihara kita. Semasa kita hidup ni, selagi tak sampai ajal kita, selagi tak sampai tempoh mati kita, walaupun seluruh manusia cuba nak bunuh kita, kita tak akan mati. Sebab waktu mati kita belum sampai. Jadi malaikat kita tak akan jaga kita, pelihara kita daripada sebarang perkara yang boleh bawa kematian kita. Tapi bila dah sampai ajalnya, tak ada orang nak bunuh kita pun, tak ada orang nak mendatangkan bahaya pada kita pun, tetap akan mati juga. Malaikat tidak melalaikan tugas yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. Okey, baik, itu satu. Makna kedua turun ialah turun ketika hari kiamat, ketika mana Allah Ta'ala pecahkan langit-langit. Tolong baca dia boleh, Tuan Haji Nasaruddin. Surah Al-Furqan, page 362. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surah An-Nazi'at, page 583, ayat 3. Sifat-sifat malaikat, okey? Page 583, ayat 3. Haji Nasaruddin telah baca sekarang page 362, okey, ayat 25. 362 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Terima kasih Haji Nasaruddin. Bila mana langit mengeluarkan kabut putih, maka malaikat akan turun pada Allah secara berkumpulan-kumpulan. Tuan-tuan dan puan-puan, malaikat turun ke bumi ni banyak kali. Sama ada secara bersendirian, Jibril seorang, ataupun melalui 2-3 orang malaikat, ataupun ramai-ramai. Contoh ketika mana hari Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kan surah Al-Qadr. Para malaikat turun bersama dengan Jibril membawa segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Ataupun pendapat ketiga, malaikat turun untuk berebut-rebut mengambil nyawa orang mati syahid. Malaikat turun berebut-rebut untuk mengambil nyawa orang mati syahid. Lalu nyawa orang mati syahid akan diletakkan dalam rongga burung berwarna hijau. Ini ada dalam hadis. Tolong baca dia boleh. Tuan Haji Ishaq Kasim tolong baca surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Nak cerita pasal orang mati syahid ni. Malaikat turun, malaikat menyaksikan kematian mereka, lalu malaikat akan cabut nyawa mereka, berebut-rebut untuk dibawa masuk ke syurga Allah Ta'ala. Saya cari muka surat je. Okey, muka surat 72. Tuan Haji Ishaq, muka surat 72. Ayat 169 dan 170.
Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan menggirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahawa tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Ni tentang mati syahid. Allah kata jangan kamu sangka orang yang terbunuh di medan perang tu mati, bahkan mereka hidup dan sentiasa dapat rezeki. Maksud dapat rezeki ni, kalau kita korek kubur, bukanlah nampak mereka tengah makan nasi dalam kubur, bukan. Maksud mereka dapat rezeki, mereka sentiasa diberi rezeki dalam syurga Allah Ta'ala. Kalau kita tengok hadis dalam Tafsir Ibn Katsir yang berkaitan dengan ayat ini, roh-roh orang mati syahid, Allah Ta'ala akan letakkan dalam rongga burung berwarna hijau dan selalu berterbangan dalam syurga Allah Ta'ala. Roh orang mati syahid. Lalu, ketika mana orang mati syahid ni mati kat dunia, ni perkataan syahid. Boleh tengok kat skrin, saya tulis perkataan syahid. Kenapa orang mati syahid dipanggil syahid? Syahid ada dua. Syahid ni terjemah dia menyaksikan. Tengok. Syahid ni terjemah dia menyaksikan ataupun tengok. Dua sebab orang mati syahid dipanggil syahid. Pertama, kerana mereka menyaksikan peperangan. Orang syahid ni kerana mereka hadir menyaksikan peperangan. Okay, mereka menyaksikan peperangan tersebut. Itu maksud syahidah. Betul terjemah apa? Syahidah kat sini. Hadir. Betul terjemah hadir. Contoh. Okay, contoh surah Al-Baqarah. Saya nak tunjuk perkataan syuhada, makna hadir. Okay. Muka surat 20. Boleh tak tengok muka surat 20? Ayat 133. Kalau kita dapat tengok boleh muka surat 20. Ayat 133. Ayatnya am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal maut. Okay, tolong baca dia boleh buku surat Tuan Haji Salahuddin, tolong baca boleh Tuan Haji Salahuddin. Buku surat 20 ayat 133. 133 ya. Ya, ada perkataan syuhada kat situ. 133. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yaqub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah peninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Okey, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. So, terjemah dia, adakah kamu menjadi saksi? Am kuntum syuhada. Maksudnya kamu ada ke? Masa Nabi Ibrahim nak meninggal, masa Nabi Yaqub nak meninggal, kamu ada ke masa tu? Kamu ada tak masa tu? Jadi syahidah itu maksudnya hadir ataupun menyaksikan. Hadir ataupun menyaksikan syahidah. Jadi orang mati syahid, kenapa dia dipanggil syahid, orang mati syahid? Sebab dia hadir ataupun dia menyaksikan peperangan tersebut. Sebab tu dipanggil syahid. Yang kedua, kenapa orang mati syahid dipanggil syahid? Kerana setelah mereka terbunuh dalam peperangan, maka malaikat-malaikat menyaksikan. Malaikat-malaikat menyaksikan roh mereka keluar daripada badan mereka. Lalu para malaikat melihat roh mereka dibawa daripada dunia ini menuju Allah Ta'ala. Orang mati syahid, badan dia kat bumi lah. Badan dia kat atas tanah lah. Dikebumikan, disolatkan macam biasa. Tapi roh dia dibawa naik oleh malaikat-malaikat tertentu ke syurga Allah Ta'ala. Jadi masa malaikat-malaikat bawa roh orang mati syahid ni, malaikat-malaikat lain sentiasa memerhatikan roh dia. Sentiasa tengok roh dia daripada keluar sampailah dibawa ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab tu dipanggil mati syahid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malaikat-malaikat akan turun dengan segera, dengan laju untuk mengambil roh-roh orang mati syahid ini untuk dibawa ke dalam syurga Allah Ta'ala. Boleh? Okay. Jadi itu terjemahan ataupun tafsiran kepada ayat 3 surah An-Nazi'at yang bermakna As-Sabihati Sabha. Turun dengan cepat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada bab bagi rezeki, bab cabut nyawa ataupun menurunkan azab. Malaikat-malaikat akan turun dengan cepat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik, ayat 4. Sekarang kita nak masuk ayat 4. Okey, surah An-Nazi'at. Muka surat 583 ayat 4.
Fassabiqati sabqa. Apa terjemah fassabiqati sabqa? Maka malaikat-malaikat itu, maka terjemah fa, maka as-sabiqati, demi yang mendahului. As-sabiqati, demi yang mendahului. Sabqa, dengan cepat. Daripada perkataan sabiqat ini keluarlah perkataan musabaqah. Musabaqah ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cakap musabaqah, apa yang orang kita nampak? Pertandingan hafal Quran, pertandingan tilawah antarabangsa tu panggil musabaqah. Sebenarnya dalam bahasa Arab, musabaqah ni perlumbaan. Lumba kereta ke, lumba lari ke, lumba kuda ke, lumba unta ke, tu panggil musabaqah dalam bahasa Arab. Okey? Tolong terjemahkan dia boleh ayat 4 ni. Puan Mudrika, tolong terjemah boleh? Puan Mudrika, ayat 4 kita ni. Pak Ustaz ya. Ayat 4 surah An-Nazi'at. Sabiqati sabqa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Semula puan, saya kurang jelas semula. Malaikat apa? Dan yakni malaikat yang mendahului dengan kencang. Malaikat yang mendahului dengan kencang. Apa makna malaikat mendahului dengan kencang? Mereka sesama mereka berlumba-lumba dengan cepat untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala. Ni sifat malaikat yang kita kena tiru, tuan-tuan. Sifat malaikat yang kena tiru apa dia? Apa saja Allah perintahkan, mereka berlumba-lumba untuk jadi orang nombor satu sempurnakannya. Okey, apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan, para malaikat akan berlumba-lumba untuk menjadi orang nombor satu yang menyempurnakannya. Ni perintah Allah ni, sabiqat ni. Allah Ta'ala pun suruh kita sabiku. Okey, saya tulis kat skrin. Ayat kita sekarang sabiqat. Ayat kita sekarang sabiqat. Saya tulis kat skrin. Ini sifat malaikat as-sabiqati. Sabiqati. Saya tulis kat skrin. Perkataan sabiqat ni huruf asalnya sin ba qaf. Sin ba qaf. Allah suruh kita sabiku. Apa dia sabiku? Berlumba-lumba dalam bab kebaikan, berlumba-lumba. Malaikat bila Allah perintah sesuatu, mereka berlumba-lumba untuk jadi orang pertama menyempurnakannya. Tolong baca dia boleh Puan Aliza, tolong baca boleh tak Puan Aliza? Surah Al-Hadid. Saya cari muka surat sekejap. Saya nak tunjuk perkataan sabiku. Muka surat 540. Boleh Puan Aliza, 540, surah Al-Hadid ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Okey, terima kasih Puan Aliza. So tengok perkataan dia. Terjemah dia berlumba-lumbalah kamu, ayat dia sabiku. Jadi sabiku ni ayat 21 surah Al-Hadid ni samalah dengan perkataan sabiqat. Samalah dengan perkataan sabiqat. Jadi orang yang berlumba-lumba dalam buat kebaikan, berlumba-lumba nak datang solat awal, berlumba-lumba nak datang mengaji awal, berlumba-lumba nak sedekah paling awal, apa lagi? Berlumba-lumba dalam apa saja kebaikan dia nak ada depan sekali. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab solat, dalam bab solat, sebahagian ulama mengatakan makruh. Kita datang awal, lelaki ni bab lelaki. Kita datang awal. Kita boleh soft pertama patutnya. Tapi kita saja duduk soft kedua, kita orang lain masuk soft pertama. Ini biasa berlaku. Ini untuk lelaki. Sebaik-baik soft lelaki adalah yang paling depan, manakala sebaik-baik soft wanita adalah yang paling belakang. Apa maksud hadis tu? Apa maksud kata-kata tu? Orang lelaki kalau datang masjid surau, dia patutnya kena bubuk tempat awal sekali. Tapi kita yang tak nampak nilai soft awal, kita datang awal dah masjid. Kita duduk soft ketiga. Orang datang kita offer. Syekh masa depan Syekh. Hantar lagi layak Syekh. Hantar pergi haji 2 kali Syekh. Ana baru sekali. Nabi sebut dalam hadis apa? Bab mengenai kelebihan azan dan kelebihan duduk soft awal. Nabi kata, "Lau ya'lamun nas ma fil nida'i wasifil awwali." Kalaulah manusia mengetahui kelebihan azan, tukang azan, dan juga duduk soft pertama, semalam yajidu illa ay yastahamu. Kemudian oleh kerana berebut, semua nak berebut duduk soft nombor 1 ni.
Tak boleh selesai masalah tu melainkan kena cabut undi. KJK seorang dengan pengurusi kena buat undi. Sebab semua datang berebut nak terkam saf pertama ni. Nescaya lastahamu, Nabi kata, nescaya mereka akan sanggup cabut undi. Kalau tahu kelebihan jadi muazzin dan kelebihan duduk saf nombor 1. Kalau tahu, berebut-rebut sampai AJK kena mesyuarat khas ni. Macam mana nak buat sebab ramai sangat berebut nak saf nombor 1 ni. Okey? Sebagaimana orang berebut-rebut di malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram kan, malam 27 Ramadan berebut nak masuk awal, berebut nak duduk depan. Ni berlaku kat Mekah kan, kat Madinah. Berebut nak masuk awal. Okey? Kalau time mabit tu berebut nak duduk kat masjid, sila pun masjid tu. Okey? Mabit tu berebut nak duduk satu masjid. Ni berlaku. Tapi sebenarnya saf awal ni mana-mana masjid pun ada kelebihan tersebut. Nabi kata kalau tahu nescaya kita sanggup cabut undi. Tapi oleh kerana tak tahu, tak nampak kelebihan tu kan, maka masing-masing Syekh hantar masuk dulu Syekh. Hantar masuk dulu Syekh. Hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Allah offer yang terbaik, Nabi offer yang terbaik, kita kena ambil jadi nombor 1. Kita offer kat orang dulu. Tapi kalau masjid surau sediakan makan yang sedap-sedap, kita jadi Syekh nombor 1 makan dulu. Orang lain biarlah kemudian. Supaya kalau lauk tu tak cukup, aku dapat, orang lain tak dapat. Apa maksud saya? Untuk perkara agama, kita kena berebut-rebut. Untuk perkara duniawi, biarlah orang lain dapat dulu. Aku tak dapat lauk, dapat kuah saja pun tak apa, tak ada masalah pun. Tak rugi pun, tak dapat makan. Contoh. Ini sekadar contoh. Jadi sifat malaikat, bila Allah perintahkan sesuatu, mereka sabiqat. Apa maksud sabiqat? Berlumba-lumba nak jadi orang yang sempurnakan apa Allah suruh tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, kita orang Islam terbagi pada 3 kategori. Kita orang Islam terbagi pada 3 kategori. Kategori terbaik adalah sabiqun. Tadi kan saya tulis perkataan sabiqat tadi. Ni sabiqat, sabiqu. Saya nak tunjuk satu perkataan, kita ni termasuk dalam kategori. Kita salah satu pada 3 kategori. Surah apa ya? Fatir. Tolong baca boleh? Puan Maisarah surah Fatir sebelum surah Yasin. Muka surat 438. Muka surat 438. Ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Kalau boleh semua buka page tu, 438 ayat 32. Kita tengok ada perkataan sabiqun. Ada perkataan sabiqun. Tolong baca, Puan Maisarah. Puan Maisarah Mota, tolong baca boleh? Okey. So ayat ke-32. Ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia, yang besar. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Kurnia yang besar tu untuk siapa tau? Kurnia yang besar tu adalah untuk sabiqun bil khairat. Kita terjemah foremost in good deeds. Sabiqun. Jumpa tengok kan dalam itu perkataan sabiqun tu. Jadi sabiqun, sabiqu dengan sabiqat. Semua root word sama. Basic word dia sama. Allah kata kami wariskan Al-Quran ni kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ada 3 kategori hamba Allah yang Allah pilih mewarisi Quran. Pertama, zalimul li nafsih, buat dosa. Jenis suka buat dosa, buat maksiat, tak rasa tak taubat, tak rasa bersalah, tak rasa rugi, tak rasa malu. Yang pertama. Yang kedua, muqtasid, pertengahan, middle cost. Betul terjemah middle cost. Ada semangat buat baik, mari buat baik. Ada semangat buat dosa, nombor 1 buat dosa. Lepas tu lepas minggu 2 rasa bersalah, taubat pula. Lepas tu buat balik. Ni pertengahan. Golongan ketiga ni, sabiqun bil khairat, foremost. Maksud foremost, mendahului dalam bab kebaikan. Ialah nombor 1. Dalam apa saja kebaikan, apa saja majlis, apa saja program keagamaan, dia nombor 1. Dia nombor 1. Okey? Sabiqun bil khairat. Dia orang yang mendahului dalam apa saja kebaikan. Bismillah, dengan izin Allah. Maksudnya dia dapat buat tu pun bukan kerana kehebatan dia. Bukan kerana dia bagus sangat anak ustaz ke anak orang alim, bukan. Tapi semua dengan taufik hidayah Allah. Termasuk izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Untuk kategori ketiga ni, yang mendahului dalam apa saja jenis kebaikan, itulah kurniaan yang paling besar. Jadi kita tak perlu nak ukur orang lain, tak perlu nak cek orang lain. Dalam 3 kategori ni kita duduk yang mana? Dalam 3 kategori, pewaris kitab ni, kita lah pewaris kitab.
Kita duduk yang kategori mana? Okey, sama ada yang nombor 1, na'udzubillah, ataupun nombor 2, masih dalam bahaya. Nombor 3 yang Allah puji. Segera nak buat kebaikan. Okey, nak jadi orang berlumba-lumba. Belajar bab solat tahajud. Berlumba-lumba nak jadi orang pertama amalkan bab tahajud. Belajar bab solat duha. Berlumba-lumba nak jadi orang yang pertama mengerjakan solat duha. Jadi orang yang buat perkara ni, dia ada salah satu sifat malaikat. Dia ada salah satu sifat malaikat. Apa dia? As-sabiqati sabqa. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima surah An-Nazi'at. Page 583. Kalau sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang page 583. Surah An-Nazi'at ayat yang kelima. Ayatnya berbunyi fal mudabbirati amra. Fa maka al-mudabbirati yang menguruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, al-mudabbirat ni bahasa Arab. Dia melayukan. Apa perkataan Melayu yang ada sama hampir bunyi dengan al-mudabbirat ni? Siapa tahu? Perkataan kita sekarang, al-mudabbirat yang menguruskan. Okey? Takbir? Takbir, yes. Betul. Terima kasih Puan Izawani. Takbir. Al-mudabbirat ni, okey, huruf asalnya dal, ba, ra. Dal, ba, ra ni dijadikan bahasa Melayu tambah ta, tambah ya. Takbir. Mentadbir, menguruskan. Jadi perkataan takbir adalah berasal pada perkataan Arab al-mudabbirat. Al-mudabbirat. Okey, baik. Fa maka al-mudabbirati yang menguruskan ataupun yang mentadbir amran, sesuatu urusan. Amran, sesuatu urusan. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Dr. Azizah boleh terjemah? Dr. Azizah, tolong terjemah boleh? Dr. Azizah. Boleh Ustaz. Assalamualaikum. Sorry terlambat tadi. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Serta menyempurnakan takbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya, yakni sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Panjang terjemah dia, Dr. Azizah. Sekali lagi boleh? Panjang kan? Saya ikut saya punya ni translation. Tak apa. Semula boleh. Betul. Okay. Dia tafsirkan sekali. Dalam terjemah tu sebenarnya dia tafsirkan sekali. Okey. Serta menyempurnakan takbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya. And then dalam bracket, sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Okey, baik. Sesungguhnya tu lepas ni. Okey, terima kasih Dr. Azizah. Sifat malaikat kat sini adalah al-mudabbirat, yang menyempurnakan, yang mentadbir, yang menguruskan. Itu maksud al-mudabbirat. Amran, sesuatu urusan. Okey, baik. Dikatakan, pengarang tafsir Al-Munir, iaitu Dr. Wahbah Zuhaili kata, dikatakan, urusan takbir dunia ni, ya Allah yang menguruskan segala-galanya. Tapi Allah Ta'ala serahkan urusan untuk mentadbir urusan atas muka bumi ni kepada 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Jibril menjadi penjaga angin. Okey, angin perlahan ke, angin kuat ke, angin kencang ke, angin taufan ke, Jibril yang uruskan. Mikail penjaga hujan dan tumbuh-tumbuhan. Penjaga hujan dan tumbuh-tumbuhan. Sebab tu orang Yahudi dia kata kami lagi suka Mikail daripada Jibril, orang Yahudi kata. Okey? Sebab Mikail buat turun rezeki, buat turun kebaikan. Jibril ni buat turun azab, waktu bagi wahyu pada orang yang tak sepatutnya. Ni orang Yahudi katalah, maksud mereka Jibril bagi wahyu pada Nabi Muhammad. Patutnya bukan pada orang Arab tu, pada bangsa keturunan Nabi macam kami lah. Okey, jadi Mikail buat turun hujan dan tumbuh-tumbuhan. Israel cabut nyawa. Kita tahu Israel cabut nyawa. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Itu Israel. Manakala Israfil, malaikat yang turun dengan tugas-tugas khusus. Okey, baik. Ini hanya digunakan perkataan kila. Maksud kila tu dikatakan. Jadi pendapat ni sahih ke tak sahih, kita tak boleh nak kata dengan yakin, itulah tugas dia. Ataupun kita tak boleh juga nak menafikan, tak betul pun. Semua guna perkataan kila.
Khilaf ni maksudnya pendapat-pendapat para ulama sahaja, tidak ada sandaran yang khas yang boleh kita tekankan dengan kuat. Semua kena percaya bab ni. Tak percaya tak boleh. Tak boleh cakap macam. Okey, baik. Dalam ayat ni Allah guna, sebelum kita nak terangkan maksud ayat ni selupa. Kalau kita tengok ayat 1, 2, 3, kita tengok ayat 1, 2, 3 semua mula dengan wa kan. Wa, betul? Wan nazi'a, wan nasyita, was-sabiha. Tapi ayat 4 dengan 5 mula dengan fa. Ayat 4 ayat 5 mula dengan fa. Nah, fa ni dalam bahasa Arab dipanggil fa sababiyah. Fa yang menjadi penyebab. Dipanggil fa sababiyah. Maksud fa sababiyah ialah fa yang menjadi penyebab. Okey. Menurut Imam Zamakhsyari dia kata, dua ayat terakhir iaitu ayat 4 ayat 5, dua ayat terakhir iaitu ayat 4 ayat 5 merupakan penyebab kepada berlakunya tiga yang pertama. Saya ulang balik. Dua yang terakhir, maksud dua terakhir itu ayat 4 ayat 5 lah, yang dimulakan dengan fa. Dua yang terakhir iaitu dimulakan dengan fa. Ni pendapat Imam Zamakhsyari. Dia kata dua yang terakhir Allah sebut dengan fa oleh kerana dua yang terakhir itulah terjadinya tiga perkara yang pertama. Okey. Saya ulang balik terjemah dia. Boleh? Baru kita faham ayat. Ayat pertama, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ayat kedua, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Ayat ketiga, demi malaikat-malaikat yang turun dengan cepat. Nombor 4, malaikat-malaikat yang berlumba yang mendahului. Nombor 5, demi malaikat yang menguruskan segala urusan-urusan ataupun urusan-urusan tertentu. Jadi, oleh kerana malaikat berlumba-lumba nak jadi yang pertama, ayat 4. Oleh kerana malaikat-malaikat tu menguruskan, al-mudabbira, mentadbirkan, arrange, okay? Sesuatu urusan. Maka oleh kerana ayat 4, ayat 5 itulah, maka malaikat-malaikat yang berlumba-lumba tadi, dia akan cabut nyawa dengan keras. Kerana Allah suruh keras, Allah suruh cabut nyawa dengan keras, dia cabut segera dengan keras. Oleh kerana mereka berlumba-lumba, oleh kerana mereka mentadbir, menguruskan perintah Allah, Allah suruh, ayat 2, Allah suruh cabut nyawa dengan lembut, mereka cabut nyawa dengan lembut. Oleh kerana mereka berlumba-lumba untuk jadi yang pertama, oleh kerana mereka menguruskan segala urusan, maka berlakulah ayat 3. Mereka turun dengan cepat bila mana Allah Ta'ala suruh turun. Ini uniknya bahasa Arab. Bukan saja Allah nak letak wa, bukan saja boring ya, lama tak ada wa letak wa, lama tak ada fa letak fa. Tak, ni dipanggil grammar. Nama fa ni dipanggil fa sababiyah, fa penyebab. Oleh kerana malaikat berlumba-lumba nak jadi nombor 1, malaikat menguruskan apa Allah suruhkan, maka berlakulah apa yang dalam ayat 1, 2 dan ayat 3. Okey, baik. Hakikat yang menguruskan segala perkara adalah Allah. Okey, yang menguruskan segala perkara adalah Allah. Begitu malaikat-malaikat ni, Allah Ta'ala menyuruh malaikat-malaikat menguruskan alam ini. Hakikatnya kerja Allah. Tapi malaikat-malaikat ni tukang laksana. Yang menjadi tukang melaksanakannya ataupun pemangkinnya sahaja. Yang mentadbir ni adalah Allah. Okey, al-mudabbir. Kalau kita dengar tazkirah pula dah. Khutbah Jumaat kan, kalau kita dengar khutbah Jumaat, yudabbiru, maksud al-mudabbiru. Maksud al-mudabbiru apa dia? Maksud al-mudabbiru adalah yang mentadbir. Perkataan yudabbiru ni digunakan pada sultan. Perkataan al-mudabbiru dalam khutbah Jumaat digunakan kepada sultan. Sultan-sultan kita, dia panggil al-mudabbiru. Kerana apa? Mereka menguruskan. Oleh kerana mereka menguruskan hal-hal kenegaraan, oleh kerana mereka menguruskan perkara-perkara tertentu, mereka dipanggil al-mudabbiru. Okey, tak apalah, tak salah pun nak guna perkataan al-mudabbiru pada sultan, pada agung, tak salah pun. Memang tu ayat dia. Okey, tengok surah Sajadah ayat 5. Boleh tak? Surah Sajadah ayat 5. Saya rasa semua dah terjemah. Ada siapa belum terjemah lagi? Okey, tolong baca boleh. Tu Puan Nik tolong baca surah Sajadah ayat 5. Ada perkataan yudabbiru kat situ. Tadi subuh imam baca surah Sajadah. Kalau imam tu tak cepat lah. Kalau imam tu nak cepat, dia baca surah lain. Surah Sajadah muka surat 416, tak silap saya. 416 atau 417. Tolong baca 415. 416 bukan, 415 pun bukan.
Ayat nombor 5. Ayat nombor 4, ayat 5 boleh? Puan ni. 415 ayat nombor 4, ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsh. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ayat kelima, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun mengikut hitungmu. Terima kasih Puan ni. Perkataan kat situ, dia mengatur segala urusan. Ayat kita tadi malaikat yang menguruskan, kan? Malaikat menguruskan. Ayat ni dia mengatur segala urusan. Jadi siapa sebenarnya yang mengatur ni? Allah Ta'ala, oleh kerana dia tukang suruh. Bukan tukang lah. Allah Ta'ala yang memerintahkan. Allah Ta'ala yang tukang suruh, maka perbuatan mengatur tu disandarkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Siapa buat masjid ni? Cantik masjid ni siapa buat? Sultan Brunei yang buat. Sultan Brunei buat masjid ni? Ya. Saya tak nampak pun dia pancur simen, dia susun batu-bata, dia pasang tingkap. Tak. Walaupun ayat tu Sultan Brunei yang buat, bukan bermakna dia tukar pancur simen, pasang tangga, pasang tingkap. Tak. Dia tukang suruh. Oleh kerana dia tukang suruh, dia keluar duit belanja, dia tukang suruh, maka perbuatan masjid tu disandarkan pada Sultan Brunei yang buat. Jadi Allah mentadbir segala urusan malaikat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan Al-Amra yang dibaca oleh Puan Nik tadi, boleh semua tengok balik boleh? Saya lupa nak terangkan. Perkataan Al-Amra yang dibaca oleh Puan Nik muka surat 415 ada alif lam. Betul? Perkataan Al-Amra yang dibaca oleh Puan Nik ada alif lam. Ayat kita sekarang Al-Amra ada alif lam tak? Nampak tak? Saya nak tunjuk satu perbezaan pada tuan-tuan dan puan-puan. Ayat kita, perkataan Amron tidak ada alif lam. Betul? Manakala Al-Amra dalam perkataan ayat 5 surah As-Sajadah ada alif lam. Saya tulis kat skrin lah boleh. Ayat yang dibaca dalam surah As-Sajadah, Al-Amra ada alif lam. Manakala perkataan kita sekarang, ayat 5 surah An-Nazi'at ni, ayatnya berbunyi fal mudabbirati amran. Kan? Amran, saya tulis kat skrin Amran. Okey. Ni grammar ni, sebab tu grammar. Sebab tu bila kita mendalami grammar, kita akan lebih memahami ayat-ayat Allah. Alif lam kat sini. Saya beritahu je lah. Tak ingat pun tak apa. Dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil alif lam al-jinsi. Maksud al-jinsi ialah merangkumi semua jenis urusan. Contoh Al-Fatihah kan? Al-Fatihah. Cuba baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa terjemah dia? Segala puji bagi Allah. So dalam perkataan Alhamdu tu mana segala? Cuba sebut mana segala. Biasanya bahasa Arab kalau nak beri makna segala, kullu, semua. Jami'u, semua. Jadi kita nak terjemah segala Al-Fatihah, kita kena ubah ayat. Jami'ul hamdi lillahi Rabbil Alamin. Semua pujian bagi Allah. Ataupun kullul hamdi, segala pujian bagi Allah. Ada tak? Tak perlu pun ada perkataan tu. Kerana dalam saya tulis kat skrin, perkataan Al-Fatihah, Alhamdu, tuan-tuan kan? Orang kata terjemah all praises. Melayu terjemah segala pujian. Mari mana segala tu? Alif lam. Alif lam yang ada pada Alhamdu memberi makna segala pujian. Tadi pun yang Puan Nik baca, dia mengatur, dia menguruskan segala urusan. Mari mana segala tu? Jawapan dia, segala urusan tu ada pada alif lam. Nampak? Ni alif lam punya kerja dalam bahasa Arab. Dia mari mana segala. Adapun ayat kita sekarang, ayat 5 surah An-Nazi'at, tidak ada alif lam. Maksud tidak ada alif lam apa dia? Malaikat-malaikat hanya menguruskan urusan-urusan tertentu sahaja. Tidak memberi makna all urusan. Tak tahulah apa dia all urusan dalam bahasa Inggeris. Maksudnya malaikat-malaikat, walaupun dia mentadbir, walaupun dia menguruskan, walaupun malaikat dia mengatur, tetapi malaikat tak sama macam Allah. Allah Ta'ala Al-Amra, segala urusan Allah yang takbir, Allah yang atur, segala urusan. Manakala malaikat-malaikat amran, maksudnya urusan-urusan tertentu saja. Malaikat ni urusan ni, malaikat ni urusan ni. Tak ada seorang malaikat pun dia buat segala-galanya, tak ada. Walaupun Jibril malaikat yang hebat, malaikat yang mulia, malaikat yang ketua para malaikat,
tetapi dia juga tidak terlibat dalam al-amra. Nampak? Itu function ada alif lam, tidak ada alif lam. Ini kehebatan, keunikan bahasa Arab. Itu tujuannya, ada alif lam, tidak ada alif lam. Ya, malaikat menguruskan, tetapi tak sama macam Allah Ta'ala yang menguruskan. Tak sama sebagaimana yang Allah Ta'ala uruskan. Okey? Malaikat-malaikat ni tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dia apa ya? Hebat. Turunkan hujan, datangkan azab dan sebagainya. Semua perkara tu malaikat-malaikat buat dengan izin Allah. Satu hari Nabi SAW, lama bukan satu hari dah. Satu ketika Nabi SAW lama tak dapat wahyu. Lama Jibril tak turunkan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tanya Jibril, kenapa tak datang? Allah turunkan ayat. Kalau baca dia, Puan Izawani boleh, kalau baca Puan Izawani, Surah Maryam, muka surat 309. Surah Maryam, muka surat 309 ayat bawah sekali. Boleh Puan Izawani? Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat berkata, kami tidak turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Dialah juga yang menguasai serta mentadbir apa yang ada di hadapan kita, akhirat, dan apa yang ada di belakang kita, dunia, serta apa yang ada di antara itu, dan Tuhanmu itu tidak lupa. Okey, terima kasih Puan Izawani. Jibril jawab macam ni. Walaupun kami ni malaikat dekat dengan Allah Ta'ala, Allah bagi kekuatan pada kami lebih pada manusia, saiz kami lebih pada manusia, tapi malaikat Jibril tak boleh suka-suka hati. Boring duduk kat atas ni, lama tak jumpa Nabi Muhammad, nak pergi ziarah je. Lama tak pergi main ais. Lama tak turun kat bumi, pergi kawasan salji. Lama tak pergi padang pasir Sahara nak turun. Tak boleh. Malaikat-malaikat dia tak suka hati. Kalau anak raja, dia anak raja, dia bebas tak pergi mana saja. Bebas lah. Ayah dia tak bagi pun dia nak pergi juga, ayah dia terpaksa bagi. Anak raja nak pergi satu tempat, ayah dia tak bagi, tapi dia nak pergi juga. Boleh tak dia pergi? Boleh dia pergi. Menunjukkan anak dengan ayah tadi sama level. Jibril nak tunjuk dia bukan Allah. Jibril bukan anak Tuhan. Jibril bukan sama level dengan Tuhan. Nak turun kat bumi pun kena izin Allah. Jibril nak turun ke bumi pun dengan izin Allah. Tak boleh suka-suka nak turun. Lama tak jumpa Nabi Muhammad. Ataupun dia tahu orang kafir duk ejek Nabi, duk kutuk Nabi, duk pelin Nabi, geram tak tahan apa nak turun, nak bantai. Tak boleh. Semua tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nak turun pun dengan izin Allah. Nak mentadbir, nak menguruskan A to Z semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Okey, baik. Jadi kelima-lima sifat malaikat ini, Allah bersumpah dengan kelima-lima ciri atau sifat malaikat ni nak tunjuk sebagaimana malaikat boleh buat perkara-perkara tu, siapa yang berkuasa? Siapa yang bagi mereka dipanggil capability, kemampuan untuk perkara tersebut, siapa bagi? Allah. Jadi sebagaimana Allah bagi pada malaikat untuk buat perkara-perkara tadi, Allah boleh buat lebih pada tu. Bahkan ketika mana mencabut nyawa nanti, malaikat-malaikat yang hebat ni pun tercabut tak nyawa dia? Tercabut juga nyawa dia. Malaikat-malaikat yang hebat ni, yang kita cerita pasal malaikat hebat ni, sifat dia 5 perkara ni hebat. Taat perintah Allah, tidak cuai, apa saja Allah suruh, semua buat. Jibril, ni 5 sifat malaikat yang semua termasuk. Jibril Allah puji khas. Jibril ada pujian khas untuk dia. Oleh kerana dia ketua malaikat, dia ada pujian khas untuk dia. Tengok muka surat 586 boleh? Tolong baca dia Tuan Haji Nasaruddin, page 586. Okey, Ustaz. Ayat yang ke-19 sampai 21. 5 ke? 5 ke? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusannya yang mulia Jibril. 20. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang memiliki aras. 21. Yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercayai. Okey. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Jadi ada 5 sifat Jibril. 5 kepujian Allah khas untuk Jibril. Pertama, innahu laqaulu rasulin karim, most honorable messenger, mulia. Pertama, sifat Jibril mulia. Yang kedua, zi quwwatin, ada kekuatan, mempunyai kekuatan, honor of power. Yang ketiga, zil arshil, yang ketiga, makin, ada kedudukan. Inda zil arshi makin. Di sisi Allah yang memiliki aras, dia ada kedudukan. Nombor 3.
Yang keempat, muta'in, ditaati. Apa dia cakap, malaikat ni semua ikut. Yang kelima, amin, dipercayai. Yang kelima, amin, dipercayai. Ini khas untuk Jibril lah. Ini khas untuk Jibril. Adapun sifat-sifat malaikat lain banyak lagi. Sifat-sifat yang semua Allah puji malaikat-malaikat lain, Jibril termasuk. Okey, adapun yang ni untuk Jibril. Yang ni Allah Ta'ala puji khas Jibril. Malaikat punya hebat macam ni, yang ada 5 sifat tadi, Jibril pun yang ada 5 sifat ni, mati tak? Mati tak? Mati juga. Malaikat hebat ni mati juga. Kamu manusia yang lembik, yang malas, yang kufur, yang engkar, yang tak nak taat, tak mati lagi. Senang Allah Ta'ala matikan. Malaikat yang hebat macam ni pun akan menghadapi kematian. Dan Allah Ta'ala akan bangkitkan balik. Kamu nak banding malaikat dari sudut saiz, dari sudut kekuatan, dari sudut apa lagi? Dari sudut ketaatan. Kamu tak ada apa pada malaikat. Tengok surah Ar-Rahman. Ni nak tunjuk Allah Ta'ala ni, Ar-Rahman. Muka surat 532. Tolong baca dia Tuan Haji Ishak boleh? Tuan Haji Ishak Kasim. Page 532 ayat 26 dan 27. Ayat 26 sampai 26 dan 27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Okey, baik. Saya tak pasti, terima kasih Tuan Haji Isa. Saya tak pasti kenapa dia terjemah yang berada di bumi. Okey. Saya tak adalah kata salah. Okey. Sebenarnya kulluman, setiap orang yang berada di alam semesta ni semua akan mati. Malaikat ke, Nabi ke, jin ke, syaitan semua akan mati. Yang kekal adalah Allah yang memiliki kemuliaan, yang lagi memiliki ketinggian. Allah je kekal. Maknanya malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat cabut nyawa, semua kena mati. Jadi kalau malaikat-malaikat dalam surah ayat yang lagi tepat untuk kita refer adalah ayat dalam surah Ali Imran. Kita semua tahu ayat ni. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Malaikat ada nyawa kan? Binatang, jin, syaitan, iblis, semua ada nyawa dan semua akan merasai kematian. Yang kekal siapa dia? Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para malaikat, surah ni surah Makiyah, ditujukan kepada orang musyrikin. Orang musyrikin walaupun tak pernah tengok malaikat, tapi mereka yakin tak malaikat tu ada. Mereka yakin malaikat tu ada. Orang musyrikin walaupun tak pernah tengok malaikat, tetapi mereka yakin malaikat tu ada. Dan mereka mengatakan malaikat-malaikat ni adalah anak perempuan Allah. Orang musyrikin, janganlah kita pun orang Islam tak pernah tengok malaikat. Okey, orang musyrikin tak pernah tengok malaikat. Tapi ajaran ilmu yang mereka mewarisinya daripada sejak turun-temurun, daripada ajaran asal Nabi Ibrahim, mengatakan Allah Ta'ala dia ada malaikat. Orang musyrikin anggap malaikat itulah sekutu Allah dan malaikat itulah anak perempuan Allah. Ni anggapan orang musyrikin. Dan segala kehebatan malaikat yang Allah cerita dalam surah-surah dalam Quran ni, orang musyrikin percaya tak? Percaya. Segala kehebatan malaikat yang kita bincang malam ni yang ada dalam surah-surah lain, orang musyrikin percaya. Habis itu apa yang salah mereka? Salah mereka adalah mereka menganggap malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah dan merupakan sekutu-sekutu Allah. Maksud sekutu-sekutu Allah, dia sama power macam Allah jugalah. Cuma Allah urus yang besar-besar, malaikat urus kecil-kecil. Tolong baca boleh tolong baca Tuan Haji Nasaruddin muka surat Tuan Haji Salahuddin, maafkan saya, silap. Tuan Haji Salahuddin, bukan Nasaruddin, Salahuddin, maafkan saya. Boleh? Boleh. Okey. Muka surat 490 ayat 19. 90 ayat 19. Dan mereka menjadikan malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Okey, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Mereka anggap malaikat-malaikat yang merupakan hamba Allah tu sebagai perempuan.
Sedangkan malaikat tidak ada jantina. Cuma dalam sudut bahasa kita guna maskulin lah untuk dia. Tapi malaikat bukan perempuan, bukan lelaki. Kalau malaikat lelaki, dia kena ada pasangan perempuan. Kalau malaikat itu perempuan, kena ada pasangan lelaki. Malaikat bukan lelaki, bukan perempuan. Cuma dari sudut bahasa, kita gunakan lafaz maskulin lah untuk dia. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, mereka kata malaikat-malaikat itu perempuan. Inasa, perempuan. Mereka tengok ke masa aku buat malaikat tu, mereka tengok ke? Jadi musyrikin kalau tanya mereka malaikat ada tak? Ada. Yahudi kalau tanya mereka malaikat ada tak? Ada. Kita cerita pada musyrikin, cerita pada Yahudi kehebatan-kehebatan malaikat, mereka percaya tak? Percaya. Cuma kesalahan orang musyrikin ialah malaikat itu adalah sekutu Allah, anak-anak perempuan Allah. Anak-anak perempuan Allah. Itu kesalahan mereka dalam memahami bab malaikat. Jadi mereka anggap malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Di ke akhirat nanti Allah tanya malaikat untuk perli mereka. Ke akhirat nanti Allah tanya malaikat. Allah tanya soalan pada malaikat, tapi bukan nak salahkan malaikat, untuk perli orang-orang musyrikin. Tolong baca Puan Mudrikah boleh? Surah Saba. Muka surat 433. Surah Saba 433 ayat 40 dengan 41. 433 ayat 40 dengan ayat 41. Ayat apa Ustaz? Surah Saba ayat 40. Page 433 ayat 40 dan ayat 41. 40. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian dia berfirman kepada para malaikat, adakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Ayat 41. Para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Terima kasih Puan Mudrika. Orang musyrikin anggap, kalau cakap pada orang musyrikin, awak sembah syaitan ni, malah dia. Awak sembah jin, malah juga dia. Orang musyrikin lah. Tapi tahu awak sembah apa? Malaikat, anak perempuan Allah. Ni, orang musyrikin punya klaim. Maka Allah tanya ke akhirat nanti, hai malaikat, kamu suruh dia orang sembah kamu ke? Malaikat jawab depan-depan orang musyrikin, ke akhirat nanti depan Allah. Allah tanya ni bukan Allah tak tahu. Allah pun tahu malaikat tak bersalah dalam bab ni. Tapi Allah tanya untuk hina orang musyrikin. Malaikat jawab, Maha suci engkau ya Allah, kau pelindung kami, penolong kami. Bahkan mereka sembah jin. Kebanyakan mereka beriman dengan jin. Okay, mereka sembah jin, mereka beriman dengan jin. Maksud jin kat sini adalah syaitan. Okay, kita Yahudi, Nasrani, musyrikin sama dalam mempercayai kehebatan malaikat. Sama. Yang berbeza ialah kita mengatakan malaikat hamba-hamba Allah, manakala orang musyrikin mengatakan malaikat anak perempuan Allah dan sekutu Allah. Maksud sekutu Allah, dia pun boleh buat macam mana Allah Ta'ala buat. Okay. Setelah Allah bersumpah dengan 5 malaikat, 5 sifat malaikat dalam surah ni, apa Allah nak sampaikan? Okay. Sama ayat seterusnya, ayat 6. Yauma pada hari, okay. Tarjufu, bergoncang. Okay. Ar-rajifatu, oleh tiupan yang pertama. Ar-rajifatu, tiupan yang pertama. Tasba'uha, menyusulinya. Terjemah tasba'uha, menyusulinya. Maksudnya berlaku setelah tiupan pertama tu. Ar-radifah, tiupan yang kedua. Ar-radifah, tiupan yang kedua. Okey. Tolong terjemahkan dia. Puan Aliza terjemahkan boleh? Puan Aliza. Ni lain sikit daripada yang Ustaz cakap tadi tu. Tak apa, boleh Jess. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya alam akan bergoncang sehingga mati segala yang bernyawa selain yang dikecualikan ketika tiupan pertama sangkakala. Tu ayat 6. Kedua-dua. 7? Ayat berapa? Oh, 7. Puan baca tu ayat berapa tu? Ayat 6. Okey, terus ayat 7. Kita terjemah dua 6 dengan 7. Tak apa, terus baca. Okey. Kemudian diiringi tiupan kedua yang menghidupkan semula manusia. Okey, baik.
Terima kasih Puan Aniza. Terjemah tu tak salah, betul lah, sama juga macam kita. Cuma dalam terjemah tu dia tafsirkan terus. Dari sudut word by wordnya tu lah. Rajafa ni gegar. Ayat kita sekarang tarjufu kan? Ayat kita sekarang tarjufu. Saya tulis kat skrin tarjufu. Terjemah yang tuan-tuan punya tak salah pun. Betul lah. Cuma terjemah tuan-tuan ni dia terangkan terus apa makna ayat tarjufu. Semua tengok kat skrin. Ayat kita sekarang yauma tarjufu. Tarjufu ni huruf asalnya adalah rajafa. Rajafa ni dalam bahasa Arab maksudnya earthquake. Gempa bumi. Gempa bumi. Okey, saya nak cari perkataan rajfah pada tuan-tuan. Tengok muka surat 160 boleh tak? Siapa ya? Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah. Muka surat 160. Semua buka kalau boleh? 160 ayat yang ke-78. 160 ayat 78. Ayat dia fa'akhadathumur rajfah. Nampak ar-rajfatu. 160. Okey, surat 160 ayat yang ke-78. Saya baca ayat dulu bahasa Arab dia. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Nampak rajfah kat situ? Jadi rajfah kat situ rajimfa. Sama dengan tarjufu. Tolong terjemahkan dia Puan Maisarah. Maaf Ustaz, muka surat berapa tadi? 160. Ayat yang ke-78. Okey. Selalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Okey, gempa. Kan? Oh, betul terjemah earthquake. Gempa. Jadi, daripada perkataan gempa, ar-rajfatu tu, huruf asalnya ra, jim, fa. Keluarlah perkataan kita sekarang, tarjufu. Gempa. Pada hari bergoncang, bergempa, ar-rajifah, oleh perkara yang membuat gempa. Rajifah yang mendatangkan gempa. Tarjufu, bergempa, gegar-gegar bumi. Ar-rajifah, perkara yang tukang buat bergegar bumi. Ia perkara yang menyebabkan bergegar bumi. Apa dia? Tiupan sangkakala. Ni bahasa Arab punya style. Jadi terjemah yang panjang-panjang tadi tu, betul lah. Dia nak terangkan lah. Terjemah panjang-panjang tadi nak terangkan. Okey. Ar-radifah sama juga disusuli oleh tiupan yang kedua. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dari sudut ayat, biasanya Allah bersumpah nak beritahu benda besar, benda penting. Okey. Demi bulan, demi matahari, demi bintang, sesungguhnya mereka orang musyrikin adalah penipu. Jadi kita faham, Allah bersumpah dengan benda besar-besar, nak beritahu satu benda yang penting. Apa dia? Sesungguhnya mereka adalah penipu. Okey? Kita faham. Dalam ayat ini, 5 ayat pertama tadi, demi malaikat yang buat sekian-sekian, demi malaikat yang cabut nyawa dengan lembut, demi malaikat yang turun dengan laju, yang mendahului segala perintah, demi malaikat yang menguruskan segala perkara. Lepas tu apa yang Allah nak beritahu? Tiba-tiba pada hari tiupan sangkakala yang menggegarkan, siapa yang nak beritahu dengan demi-demi tu? Jadi ayat ni tak beritahu pun apa kesan daripada 5 tugas malaikat tadi. Jelas kan? Biasanya kalau kita nak bersumpah, saya kata apa dia? Demi Allah, dia seorang pendusta. So demi Allah, sumpah dia seorang pendusta tu apa yang saya nak sampaikan. Demi Allah, dia seorang demi Allah dia bercakap benar. So demi Allah, sumpah dia cakap benar apa yang saya nak sampaikan. Kat sini Allah bersumpah demi malaikat 5 sifat. Tapi Allah tak sampaikan pun apa yang dia nak sampaikan. Awak dah sumpah, apa awak nak sampaikan? Okey. Jadi apa jawapan pada sumpah tadi? Kalau kita dengar balik terjemah Dr. Azizah, tu jawapan dia. Boleh tak Dr. Azizah baca balik terjemah dia boleh? Yang panjang tadi. Okey. Ayat 5. Ayat 5 balik. Serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya, yang ini sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Okey, cukup doktor. Sebenarnya Allah nak beritahu 5 sumpah tadi, sesungguhnya kamu akan dihidupkan semula pada hari kiamat. Tu sebenarnya Allah nak beritahu. Tapi Allah sebut tak? Dalam ayat ni, ayat 6-7 ni, ayat 6-7 Allah sebut tak? Sesungguhnya nanti kamu nak hidup semula pada hari kiamat. Ada tak Allah sebut? Allah tak sebut pun.
Ini dipanggil apa ya? Saya tak kerti nak sebut bahasa Melayu, tapi bahasa Arab panggil balaghah. Balaghah. Contoh, orang tua saya, Ustaz bangun ceramah pasal hari raya. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya bangun bismillahirrahmanirrahim, hari raya ialah hari yang mana orang pakai baju baru, orang takbir, orang gembira, makan lemang. Klise. Okey? Bahasa Melayu panggil klise. Betul kan? Jadi saya nak buat ceramah saya lain pada yang lain, bahasa lagi hebat. Saya kata apa dia? Manusia di pagi hari bangun pagi dengan perasaan cukup gembira. Saya tak sebut hari raya. Saya tak sebut pasal hari raya. Tapi daripada cerita saya orang tahu, tu cerita pasal hari raya. Ni dia panggil kehebatan dalam kata-kata. Orang suruh saya bagi ceramah ataupun bagi menceritakan kisah hari raya. Kalau saya bangun bismillahirrahmanirrahim, hari raya ialah klise sangat. Saya nak cerita pasal hari raya, saya tak guna perkataan hari raya. Saya cerita tentang perkara yang berlaku pada hari raya. Saya kata apa? Manusia pada pagi hari bangun dengan perasaan penuh kegembiraan. Walaupun mereka orang susah, walaupun mereka orang miskin, mereka tetap merasai kegembiraan pada hari tersebut. Walaupun baju mereka bukan yang paling baru, tetapi mereka pakai baju seolah-olah baju yang paling terbaik dalam kehidupan mereka. Jadi orang dah nampak tu sikit-sikit. Manusia baik lelaki, baik wanita, semua menuju ke masjid ketika matahari telah pun terbit. Ketika matahari mula terbit, manusia-manusia mula berjalan ke masjid. Orang dah makin nampak. Okey, nampak kan? Saya tak sebut lagi pasal hari raya. Maka siapa masuk lagi? Kedengaranlah suara takbir di seluruh pelosok-pelosok kampung. Baik lelaki, wanita, imamnya, makmumnya, semua bertakbir muji Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lagi nampak, ini raya ni. Bangun pagi, pakai baju baru. Saya masuk lagi. Lemang mula dimakan. Contohlah. Jadi dalam ceramah saya yang kedua ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tak perkataan hari raya? Tak sebut. Tetapi kerana kebijaksanaan saya konon lah. Saya menceritakan suasana hari raya, walaupun saya tak cerita ni hari raya, orang boleh tahu ni hari raya ni. Nampak? Ni bahasa Arab panggil balaghah. Ini bahasa Arab panggil balaghah. Tak sebut pun ni hari raya, manusia ke buat gini, tak sebut. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, dari mana datangnya perkataan sesungguhnya kamu akan dibangkitkan? Tak ada pun dalam ayat ni, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan. Yang dia baca tadi oleh Dr. Azizah. Ayat 6, ayat 7 ni, orang kafir dia tahu. Oh, dia nak cerita pasal hidup lepas mati lah ni. Yang kita tak percaya, orang kafir tak percaya ada kehidupan lepas mati. Ini perkara akan berlaku. Inilah perkara yang akan berlaku nanti. So, daripada ayat 6, ayat 7 ni, seolah-olah saya cerita tadi lah. Saya cerita pasal pakai baju baru, pergi masjid, bertakbir. Mana boleh tahu? Ni raya. Okay? So, samalah juga. Dua ayat ni nak cerita pasal hari kebangkitan. Okay? Ini dipanggil dalam bahasa Arab, dia panggil apa? Balaghah. Saya tak tahulah perkataan sesuai bahasa Melayu nak panggil apa. Perkataan sesuai dalam bahasa Melayu nak panggil apa, kita pun tak tahu. Okay? Kan ada tahu perkataan sesuai bahasa Melayu nak panggil apa ni? Kaedah ni bahasa Melayu. Adakah siapa-siapa nak share? Okay? Kadang-kadang ustaz tu dia nak ceramah, dia tak bagi tajuk. Dia jalan cerita dulu, lepas 10 minit beritahu tahu. Oh, tajuk dia ni rupanya. Lepas 10 minit boleh tahu. Oh, tajuk. Kalau khutbah Jumaat, tuan-tuan dan puan-puan, khutbah Jumaat biasa khatib akan sebut. Tajuk khutbah kita pada hari ni ialah dah. Kita dah tahu tajuk awal-awal. Okeylah, itu tak salah pun. Tapi orang yang balaghah, yang kesastraannya tinggi, dia tak bagi tajuk. Dia cakap 5 minit, 6 minit, orang tahu. Oh, tajuk dia ni rupanya. Ni baru penceramah yang hebat. Okey, pembidato yang hebat. Okey, tak salah lah beritahu tajuk awal-awal, tak salah pun, tak berdosa pun. Nak ceritanya Quran ni gaya bahasa sangat tinggi. Walaupun tak beritahu tajuk, tak cakap apa nak sampaikan, daripada jalan cerita kita dah tahu dah dia nak cakap apa. Okey, daripada jalan cerita kita dah tahu dah dia nak cakap apa. Tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Okey, baik. Ayat 6 ayat 7 ni merupakan dalil kepada bahawasanya tiupan sekali berlaku 2 kali. Minggu lepas ke 2 minggu lepas kita bincang. Ingat tak? 2 minggu lepas kita bincang. Tiupan sekali berlaku berapa kali? Puan Izawani ingat Puan Izawani? Sekali berlaku berapa kali? Okey? Kita bincang masa ayat berapa ya? 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas macam tu lah. Dalam surah Am-Yatasa'al, buku surat 582. Kalau boleh semua buka 582.
ketika mana saya menceritakan ayat yang ke-18. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Pada hari ditiupkan sangkakala, maka kamu akan datang berbondong-bondong. Okey, jadi kat situ kita dah bincang. Masa kita bincang ayat tu, saya dah beritahu ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, tiupan sangkakala 3 kali. Pendapat kedua, tiupan sangkakala hanya 2 kali. Pendapat kedua lagi tepat berbanding pendapat yang pertama berdasarkan ayat ini. Pada hari berlakunya goncangan yang pertama, lalu ia disusuli oleh goncangan yang kedua. Jadi goncangan sangkakala yang pertama adalah dipanggil tiupan sangkakala untuk mematikan seluruh makhluk. Semua mati. Ketika mana berlaku goncangan sangkakala tersebut, bumi bergoncang, ibu-ibu lari meninggalkan anak-anak yang disusuinya. Seseorang akan meninggalkan bukan sahaja harta bendanya, family dia sayang pun ditinggalkan pada hari tersebut. Itu ketika mana berlaku tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian disusuli oleh tiupan sangkakala yang kedua. Tidak ada hadis yang sahih menyatakan berapa tempoh masa antara sangkakala pertama dengan kedua. Tak ada. Cumanya dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti mengatakan tempoh sangkakala pertama dengan kedua 40 tahun. Daripada mana dapat 40 tahun? Wallahu alam. Saya pun tak pernah jumpa lagi hadis. Mungkin ada, mungkin tak ada, saya pun tak tahu. Tapi dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti, maksudnya lepas tiupan sangkakala pertama, semua mati. Lepas semua mati tu, berapa lama pula nak hidup balik, bangkit pada kubur berapa lama pula? Jadi menurut Imam Jalaluddin As-Sayuti tempohnya 40 tahun. Okey, saya nak cari ayat yang mengatakan 2 tiupan. Saya nak cari ayat mengatakan 2 kali tiupan. Surah Ghafir tak silap saya. Surah Ghafir. Okey, saya cari ayat surah Ghafir. Tolong baca dia boleh? Semua dah baca Kali kedua semua dah baca. Okey, tolong baca surah Ghafir. Puan Nik telah baca, boleh Puan Nik surah Ghafir. Saya cari dah surah Ghafir. Ayatnya berbunyi, sekejap ni cerita pasal hari kiamat lah ni. Bukan surah Ghafir, surah Zumar, maafkan saya. 466, page 466 boleh. Dalam ayat ni 2 kali tiupan. Dalam ayat ni 2 kali tiupan. 466 ayat atas sekali. Puan Nik telah baca. Ya. Ayat 68 ya Ustaz? 68. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun daripada kuburnya menunggu keputusan Allah. Terima kasih Puan Nik. So berapa kali tiup dalam ayat ni? 2 kali tiup. Jadi ayat ni merupakan tafsiran pada ayat kita sekarang. Ayat kita sekarang ayat 6. Tiupan pertama menggegarkan bumi. Masa bergegar tu, okey, bergegaran yang lama, masa itulah manusia-manusia mati. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Kenapa bumi itu bergoncang? Sebab inilah tiupan yang pertama ni lah. Lepas bergoncang, masa tu keluarlah segala khazanah-khazanah bumi, emas, peraknya semua keluar. Okey? Kemudian manusia pun mati semua sekali. Ketika mana semua mati, masa tersebut tidak ada orang diazab dalam kubur. Sekarang ni dalam kubur ada orang kena azab. Ada azab kubur? Ada. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Uthman bin Affan lalu kat kubur menangis. Pembantu dia tanya, kenapa menangis? Tadi Nabi kita pasal syurga neraka tak menangis pun, sekarang menangis. Maka Uthman bin Affan jawab, aku menangis sebab aku teringat hadis Nabi SAW, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah stesen pertama menuju akhirat. Kubur, stesen pertama, destinasi pertama menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru. Kalau kat kubur selamat, lepas tu lagi selamat. Wa illam yanji minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau kat kubur tak selamat, lepas tu lagi dahsyat, lagi teruk, lagi teruk. Jadi ada azab kubur, ada azab kubur. Azab kubur ada. Tetapi
Bila berlaku tiupan sangkakala yang pertama, azab kubur stop. Bila berlaku tiupan sangkakala yang pertama, nanti azab kubur stop. Tak ada. Maka masa tu semua manusia seolah-olah dalam ketiduran. Sebab tu dalam surah Yasin, kalau baca Puan Izawani boleh? Dalam surah Yasin, boleh tak? 443. Puan Izawani tak ada baca? 443. Ayat 5156. Ayat 5156. 51 hingga 56. Ya, sorry, 5156 tak dah. 51 dan 52. Astagfirullah. Tengok dua terbalik jadi nombor 6. 51, 52. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan sangkakala yang kedua. Apabila berlaku yang demikian, maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Ayat 52. Pada ketika itu, orang yang tidak percayakan kebangkitan semula berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu. Orang kafir ni tidur. Orang kafir tidur. Kalau sekarang masuk kubur tidur, syok lah. Orang kafir yang mati sejak zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Ibrahim. Fir'aun kafir dah mati lama. Qarun dah mati lama, dalam kubur tidur. Oh syok lah. Betul kan? Dalam kubur sekarang tidur. Itulah namanya rest in peace. Orang kafir sekarang kalau dalam kubur tidur. Tak boleh kita kata rest in peace pada orang kafir yang mati. Betul kan? Sebab keyakinan kita, kefahaman kita, orang kafir yang mati dalam kubur, mereka rest tak? Tak. Mereka tak rest. Kefahaman kita, keyakinan kita, orang kafir mati, mereka tidak rest dalam kubur. Sebab tu tak boleh kita kata rest in peace pada orang kafir yang mati. So sekarang mereka rest, mereka tak rest. Kena azab teruk dalam kubur. Nabi sebut tentang kubur, Raudhatun min riyadil jannah. Kubur merupakan salah satu taman daripada taman syurga ataupun hufratun min hufarin niran. Salah satu lembah daripada lembah-lembah neraka. Sekarang ni lah. Tapi bila berlaku tiupan sangkakala yang pertama nanti, semua mati. Dalam kubur ada ular tu pun mati. Dalam kubur ada kelajengking tu pun mati. Semua mati. Berapa lama? 40 tahun. Lepas 40 tahun, berlaku tiupan sangkakala yang kedua yang dibaca tadi oleh Puan Izawani, maka orang kafir kata, celakalah kita, habislah kita. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita ni? Tidur. Bila tidur tu, tempoh antara sangkakala yang pertama sampai yang kedua. Semua tidur. Lepas yang kedua itulah, maka kita akan dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik, semua ayat 8. Ayat 8 Kulubun hati-hati. Okey. Yauma izin pada hari itu. Wajifah sangat takut. Okey, sambung ayat 9. Absaruha, pandangan-pandangan mata mereka. Absar ni orang betul panggil observe. Kan? Absara betul panggil observe. Tengok betul-betul. Jadi absaruha, pandangan-pandangan mata mereka, khasyiah tunduk. Okey, 2 ayat. Tolong terjemahkan dia. 2 ayat ini tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Nasaruddin boleh terjemahkan Tuan Haji Nasaruddin? Boleh. Ayat 8 dan 9. Ayat 8, hati manusia ketika itu sangat takut. Ayat 9, pandangannya tunduk. Okey. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Pendek je 2 ayat ni. Tapi suasana yang bakal dihadapi oleh manusia nanti ialah hati-hati mereka pada hari tersebut takut. Siapa mereka ni? Mereka ni pertama confirm orang kafir. Non-Muslim bangkit pada kubur, hati mereka pada hari itu sangat-sangat takut. Adapun orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam depend. Kalaulah amal mereka banyak yang baik banding yang buruk, maka mereka tidak rasa takut. Kerana apa? Malaikat akan pimpin mereka, bimbing mereka. Malaikat tunjuk, okey, lepasnya gini. Malaikat tolong jadi pelayan bagi mereka. Okey? Adapun orang mukmin, orang Islam yang mana dosa mereka lagi banyak pada
kebaikan mereka. Buat baik ada, sembahyang ada, tapi dosa lagi banyak, maksiat lagi banyak. Maka mereka juga termasuk di kalangan orang-orang yang takut. Hati-hati mereka, iaitu hati-hati orang kafir dan juga orang Islam yang lagi banyak dosa pada kebaikan, akan berasa sangat takut. Akan berasa sangat takut. Wajilun, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa Arab ada dua perkataan takut. Kalau wajilun, takut benda tak nampak. Takut contohlah, kita nak habis belajar, kita takut nanti tak ada kerja, contoh. Okey, kita apa lagi? Kita nak masuk periksa, kita takut nanti tak lulus. Kita tak nampak lagi takut depan mata kita. Okey? Kita nak buat pinjaman bank contohlah. Kita takut nanti kita tak boleh bayar. Itu takut-takut yang kita tak nampak. Tu dipanggil wajilun, wajillah. Adapun wajifah ni depan mata. Rimau depan mata, takut. Takut tu panggil wajifah. Bila-bila rimau boleh terkam kita. Pembunuh perompak depan mata kita 4-5 orang. Bila-bila boleh bunuh kita, boleh rompak kita. Tu dipanggil wajifah. Orang nak dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, contoh. Depan dia tali gantung. Ketika mana dia dibawa kepada tali gantung, tu namanya wajifah. Takut masa tu tuan-tuan dan puan-puan terkencing. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita. Orang yang nak dihukum gantung sampai mati, hari dia nak kena gantung tu, nak berjalan pun tak boleh. Orang kena papah, usung bawa pergi tempat kena gantung. Masa berjalan tu terkencing-kencing dalam seluar sebab nak dihukum gantung sampai mati. Sebab apa? Dia nampak ketakutan depan mata dia. Tali gantung. Tu dia panggil wajifah. Adapun wajilun, takut yang tak nampak. Contoh, saya nak tunjuk contoh. Wajilun. Surah apa ya? Surah Al-Mu'minun. Contoh, saya nak tunjuk, nak cerita kehebatan bahasa Arab. Okay, tolong baca dia, Tuan Haji Ishak boleh? Tuan Haji Ishak Kasim tolong baca surah Al-Mu'minun. Sekarang ayat kita wajifatun. Satu lagi wajilatun. Dua-dua takut. Cuma takut yang nampak dengan takut tak nampak. Saya tadi buku surat je. Tak jumpa buku surat lagi. Okay. Muka surat 346. Boleh tak? 346. Tolong baca Tuan Haji Ishak. Page 346 ayat atas sekali. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Mereka dah mati belum? Belum lagi ni. Ini ciri mukmin. Ciri mukmin. Kat dunia ni bagi sedekah. Dalam masa sama dia takut. Tidak ada keikhlasan. Takut Allah tak terima. Nampak tak takut depan mata? Tak nampak. Masih hidup lagi kita mana nampak azab kubur ke pada masyarakat yang serat, mana nampak lagi. Jadi oleh kerana tak nampak lagi namanya wajilah. Wajilatun, takut. Ayat dia walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Wajilatun tu rasa takut tapi tak nampak. Contohlah kita masih belajar, kita takut nanti tak ada peluang pekerjaan. Okey, kawan pinjam duit kita takut nanti dia tak bayar. Tak nampak lagi benda tu kan? Jadi dia panggil wajilatun. Ini contoh. Adapun harimau depan mata kita. Masa tu takut dia bukan wajilatun lagi, namanya wajifah. Nampak? Bila jelas perbezaan tu kita nampak cerita ayat kita sekarang. Jadi ke akhirat nanti orang kafir, ketakutan tu ada ke tak ada depan mata? Orang kafir kat akhirat ada depan mata. Oleh kerana ketakutan tu ada depan mata, sebab tu namanya wajifah. Hati-hati pada hari tersebut, takut sangat-sangat. Sebab apa? Apa yang Nabi sebut dalam hadis, apa Allah cakap dalam Quran terpampang depan mata. Bangga-bangga sebab tu sebut celakalah kami. Tadi ayat surah Yasin, habislah kami, celakalah kami. Ni kami berhadapan dengan apa kami tak percaya dulu. Hari kebangkitan, pada mahsyar, kami berhadapan. Buku catatan amal. Sebab tu Allah kata, hati-hati pada hari tersebut wajifatun, sangat-sangat takut. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang kat dunia tidak takut, maka dia akan menghadapi ketakutan pada hari akhirat. Orang yang kat dunia dia, orang yang kat dunia dia takut pada Allah, maka dia akan datang pada Allah dengan hati yang sejahtera. Tengok surah. Pertama nak cerita takut dulu, takut. Surah apa ya? Takut. Surah At-Tur. Surah At-Tur. Tolong baca dia surah At-Tur. Tuan Haji Salahuddin telah baca, boleh Tuan Haji Salahuddin? Surah At-Tur. Muka surat 524 ayat 25-26.
25, 26. Okey, 25, 26. Dan sebahagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Okey. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Ahli syurga, sama-sama mereka sembang-sembang. Okey. Mereka kata kami kat dunia dulu orang-orang yang takut azab Allah ke akhirat. Jadi oleh kerana takut azab Allah ke akhirat, buat preparation. Buat amal sebanyak mungkin, taubat sebanyak mungkin, istighfar sebanyak mungkin. Oleh kerana takut. Maka bangkit pada akhirat takut lagi tak? Tak takut dah. Mereka ni lah yang datang pada Allah dengan hati yang salim, sejahtera. Okey, tengok surah Asy-Syu'ara, surah Syu'ara. Tolong baca Puan Mudrika boleh? Puan Mudrika, surah Syu'ara. Puan Mudrika, page 371. 371 ayat 88, 89, 90. Tiga tujuh satu ayat 88, 89, 90. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 88. Iaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. 89. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. 90. Dan syurga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Hati yang apa Puan Mudrika? Hati yang bersih Ya, hati yang bersih. Okey, baik. Tak salah terjemah tu. Okey, terima kasih Puan. Betul tak? Abang Sarak kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang datang pada Allah dengan hati yang salim. Selamat, sejahtera. Kita terjemah sound. With a heart sound. Sound tu bersih ke apa? Kita sound tu pun sound. Heart sound. Saya tak tahulah apa dia maksud sound tu. Yang saya tahu sound tu bunyi je dalam bahasa Melayu. Okay. Kita terjemah heart sound. Okay. Okay. Maksud salim, selamat sejahtera. Hatinya pada hari tersebut tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan risau, tidak ada perasaan runsing. Itu maksud qalbin salim. Jadi kita ke akhirat nanti, bangkit pada kubur, sama ada kita qulubun wajifah, hati yang sangat takut, ataupun hati kita qalbin salim. Siapa nak dapat qalbin salim? Orang yang kat dunia ni dia bersihkan hati dia. Dia taubat pada Allah, dia tinggalkan maksiat, dia banyakkan amal-amal soleh, maka dia akan datang pada Allah dengan qalbin salim. Okey, itu hati. Manakala pandangan-pandangan mata khasyiah. Khasyiah. Kat dunia ni mereka khasyiah tak? Tak, mereka sombong. Kat dunia ni mereka sombong. Orang sombong nak tunduk, tak nak tunduk. Maksud pandangan mata mereka tunduk adalah mereka terpaksa rendah diri. Kat dunia mereka sombong, belagak, pandang rendah orang miskin, hina Nabi, hina para sahabat Nabi kat dunia, gelak-gelak ketawa kat sahabat Nabi kat dunia. Maka kat akhirat nanti Allah Ta'ala kata, wajah absaruha khasyiah. Pandangan mata mereka sentiasa tunduk. Ayat ni sama macam ayat dalam surah Al-Ghashiyah. Tolong baca dia, Puan Aliza boleh? Puan Aliza, surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah tu Allah kata, wajah-wajah mereka tunduk. Hina. So perkataan ni sama juga khasyiah. Tengok muka surat. Allahuakbar. Muka surat berapa ya? 592. Ayat 1 dan 2. 592 ayat 1 dan 2. Tolong baca dia Puan Aliza. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Terima kasih Puan. Jadi tertunduk hina tu apa perkataan dia? Wujuhun yawma izin khasyiah. Sama tak dengan ayat kita sekarang? Absaruha khasyiah. Sama, khasyiah. Kat ayat 2 surah Ghashiyah, wujuhun yawma izin khasyiah. Ayat kita sekarang ayat 9 surah An-Nazi'ah khasyiah juga.
Ada pandangan mata yang tertunduk, ada wajah yang tertunduk, tak kisahlah mata tunduk ke wajah tunduk, sama je dua-dua tu, nak beritahu hina. Tunduk sebab malu, menyesal, takut, risau, semua ada. Tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang tak perlu khasyiah kat akhirat, perkataan kita sekarang khasyiah, saya tulis kat skrin. Tunduk, malu, hina, takut. Perkataan kita sekarang khasyiah. Mereka kat akhirat khasyiah sebab kat dunia mereka takabur. Lawan khasyiah ni tunduk. Kat khasyiah tunduk, hina. Kat dunia mereka takabur, sombong kan. Sombong, belagak. Okey. Mereka orang-orang yang sombong, belagak, tak nak tunduk, tak nak dengar cakap Nabi, tak nak tunduk, khasyiah. Jadi oleh kerana mereka sombong, tak nak tunduk, tak nak humble themselves kat dunia, mereka terpaksa khasyiah kat akhirat. Boleh? Adapun orang yang tak perlu khasyiah kat akhirat, orang Yahudi yang sanggup beriman dengan Nabi, orang musyrikin yang buang ego beriman dengan Nabi, mereka ni Allah panggil kat dunia khasyiin. Khasyiin. Kita terjemah khusyuk lah. Maksud khusyuk apa dia? Okey, tengok muka surat 76. 76 tak silap saya. Puan Maisarah telah baca boleh? Page 76. Tak silap saya 76 lah. Kalau silap pun mungkin 75 atau 77. Surah Ali Imran ayat 199. Ya, 76. 199 Ali Imran ayat page 76 ayat 199. Tolong baca Puan Maisarah. Okey. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, kerana mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Okey. Terima kasih Puan. Perkataan yang Puan Maisarah sebut tadi, merendah hati kerana Allah, kepada Allah. Oh, boleh terjemah, those who humble themselves, khasyiin. Those who humble themselves. Jadi orang-orang ahli kitab, dia rasa dia bangsa mulia, keturunan mulia. Jadi tiba-tiba Nabi Muhammad daripada bangsa jahiliyah. Ingat senang nak taat. Ingat senang nak patuh. Nak buang ego, sombong tu ingat senang. Nak dengar cakap Nabi Muhammad, bukan senang. Bukan senang. Tapi orang Yahudi yang Allah puji dalam ayat ni, mereka sanggup khasyiin. Humble themselves pada Nabi Muhammad, pada Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana kat dunia mereka dah khasyiin, kat akhirat nanti mereka perlu khasyiah tak? Tak. Kat akhirat nanti mereka perlu khasyiah tak? Mereka tak perlu khasyiah, tak perlu tunduk. Kerana mereka bawa amal yang cukup, bawa iman yang sempurna, tak perlu tunduk. Orang yang tunduk ni bersalah, hina, menyesal, takut, malu, tu kena tunduk kat akhirat. Orang Islam yang prepare amal, beriman dengan Nabi, rendah diri, tidak sombong, maka mereka ke akhirat nanti dhahikatum mustabsyirah. Wajah mereka gembira, ceria, tak perlu nak tunduk-tunduk lagi macam orang kafir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada dua ayat ni, khasyiah dengan khasyiin. Boleh Daripada dua ayat ni, khasyiah dengan khasyiin, keluarlah pepatah Melayu baru. Apa dia? Khasyiah dahulu pendapatan, khasyiah kemudian tiada gunanya. Betul Okey. Khasyiah dahulu pendapatan, khasyiah kemudian tiada gunanya. Jelas? Apa maksud dia? Kat dunia kita khasyiin, untung kat akhirat. Kat akhirat baru nak khasyiin, tiada gunanya. Bahasa Melayu panggil menyesal dahulu pendapatan kan. Menyesal kemudian tiada gunanya, itu bahasa Melayu. So hari ni khasyiin dahulu pendapatan. Kat dunia sekarang kita humble, kita punya diri pada Allah, humble pada perintah Allah. Maka kat akhirat nanti kita tak perlu khasyiin lagi. Tapi siapa yang kat dunia tak nak khasyiin, sombong, belagak, kat akhirat maka dia terpaksa khasyiah. So kat akhirat baru nak khasyiah. Kat akhirat baru nak tundukkan pandangan. Kat akhirat baru nak tunduk muka, apa faedah? Apa faedah? Kat akhirat baru nak tundukkan pandangan, baru nak humble themselves. Tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan orang musyrikin Allah uji dengan kekayaan.
kebanyakan orang musyrikin Allah uji dengan kekayaan. Dia oleh kerana mereka kaya, Nabi pun kebanyakan para Nabi Allah pilih awal-awalnya miskin. Nabi adalah miskin, pengikut Nabi itu pun miskin. Dia orang kaya, nak follow, nak ikut geng orang miskin ingat senang ke? Biasanya lah, bukan semua. Biasanya orang kaya ni dia akan join grup-grup kaya sama-sama dia. Dia akan join kawan-kawan kaya sama dia. Dia orang kaya tiba-tiba nak join grup miskin-miskin. Tak kena lah. Kita pakai motor besar 1000 cc. Motor kita 1000 cc. Tiba-tiba kawan-kawan yang pakai motor 100 cc, 150 cc ajak pergi ride, naik motor sama-sama ke Cameron Highland. Tak kena lah. Motor aku 1000 cc BMW. Ini motor kapcai kampung. Motor Yamaha LC, Yamaha Suku. Tu semua level budak-budak. Aku punya motor ni level angkasawan, bangsawan dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir zaman Nabi-Nabi terdahulu, mereka kaya. Walaupun mereka tahu Nabi itu benar, Nabi itu betul, salah satu sebab mereka reject Nabi tersebut ialah kerana pengikut para Nabi itu orang miskin. Boleh tak buka muka surat 371? Tolong baca Dr. Azizah boleh? Page 371. Ni Nabi Nuh. Muka surat 371 ayat 106 sampai 111. 106 sampai 111. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? 107. Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah. Ini yang diutus Allah kepada kamu. 108. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 109. Aku tidak meminta daripada kamu sebarang ganjaran mengenai apa yang aku sampaikan. Ganjaranku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sama Ustaz? Terus? 110. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 111. Mereka menjawab, patutkah kami percaya kepadamu sedangkan engkau hanya diikuti oleh golongan bawahan? Okay. Terima kasih Dr. Azizah. Jadi alasan mereka tak nak ikut Nabi Nuh sebab followers kau geng-geng bawahan. Kalau ayat B40 contohlah. Pengikut kau adalah golongan bawahan. Tapi kalau ikut kau ni orang kaya-kaya hebat-hebat, jutawan-jutawan, aku nak follow kau jugalah. Maksudnya kau punya level kayangan, aku nak follow kau juga. Ni walaupun kau betul, tapi followers kau orang-orang those who are the lowest, orang dia terjemah. Golongan bawahan takkan ikut kau. Ni zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Muhammad pun sama juga. Zaman Nabi Muhammad yang tak nak beriman dengan Nabi Muhammad sebab sombong kan. Tak nak khasyiin, sombong. Tolong baca puan Nik boleh surah Al-An'am. Muka surat Al-An'am, muka surat 134 ayat atas sekali. 134 ayat atas sekali. Ayat 53 ya Ustaz? Ya, betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kami telah menguji sebahagian daripada mereka, iaitu orang yang kaya, dengan sebahagian yang lain, iaitu orang yang miskin, agar mereka, iaitu orang yang kaya itu berkata, orang-orang seperti inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Okey. Terima kasih Puan Nik. Terjemah Puan Nik tu biasalah. Okey. Tak nampak bunyi sombong tu. Puan Nik Puan Nik punya intonasi tu tak nampak sombong. Boleh? Terjemah Puan Nik betul tak salah pun. Tapi bunyi sombong tu tak nampak. Okey? Sombongnya macam ni. Allah uji orang kaya dengan orang miskin agar orang kaya itu berkata, mereka ni ke orang Allah pilih bagi nikmat lebih pada kita? Ni. Miskin-miskin ni mengaku dapat kelebihan pada kita. Kita ni kaya, banyak harta, patutnya Allah bagi, kalaulah Islam tu benar, Islam tu betul, Muhammad bawa pengajaran betul, Allah bagi pada orang kaya pada kami lah. Ni mereka ni yang miskin-miskin ni, Allah bagi kelebihan. Oh sorry lah, tak nampak kelebihan langsung pada mereka. Tu intonasi orang kaya sombong puan ni Okey, tak ada masalah pun. Okey, jadi nak cerita orang-orang kaya dia sombong kat dunia. Salah satu sebab Nabi miskin, tak nak beriman dengan dia. Okey, tak apa, kamu tak nak humble kamu punya kamu tak nak humble diri kamu kat dunia ni, tak nak rendah diri, maka ke akhirat nanti kamu akan jadi orang yang tunduk pandangan matanya, tunduk wajahnya ke akhirat.
siapa yang humble diri, maksudnya sanggup ikut para Nabi. Walaupun Nabi itu miskin, aku kaya, Nabi itu miskin, aku keturunan diraja, Nabi itu keturunan orang biasa, tak kenal langsung. Tapi dia buat kebenaran, aku akan ikut dia juga. Orang ni telah merendahkan dirinya, maka ke akhirat nanti dia tak perlu tunduk pandangan, dia tidak perlu tunduk kepalanya depan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu pengajaran dalam ayat ini. Minggu depan kita masuk ayat 10, 11, 12. Ayat 10, 11, 12 mereka sarkastik, sarkasm. Okey, mereka cakap kat Nabi, adakah kita akan hidup balik lepas kita masuk kubur? Kita dah jadi tulang yang hancur, hidup balik? Oh, kalau macam tu mesti rugi kita kan? Kita mesti rugi kan? Contoh, orang ajak saya masuk MLM. Ada seorang dia ajak saya masuk MLM. Dia kata, Ustaz kena masuk, Ustaz. Ustaz rugi, Ustaz. Kalau Ustaz tak masuk, Ustaz rugi sangat. Banyak dah kawan-kawan saya masuk, kaya. Jadi jutawan. Berlantung seluruh dunia, pergi sana, pergi sini, pergi haji setiap tahun. Saya tak nak masuk. Tapi saya kata kepada dia, rugi saya. Itulah saya kena masuk. Mesti saya rugi kalau tak masuk kan. Aduh, menyesal saya dunia akhirat tak masuk bisnes macam tu kan. Macam tu. Jadi ayat saya tu, bukan maksud saya setuju. Tapi saya nak sindir, nak pelajari. Ni contoh, sekadar contoh. Orang musyrik cakap macam tu lah. Rugi kita kalau kita tak beriman dengan dia. Nanti ke akhirat kita jadi manusia balik, mesti kita rugi kan. Itu cara mereka sindir Nabi SAW. Kita bincang minggu depan. Boleh insya-Allah. Okey, apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala bagi kita taufik hidayah untuk kita amalkan yang baik, untuk kita jauhkan perkara-perkara yang tak baik. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma shfina wa shfi mardal muslimin. Allahumma shfina wa shfi mardal muslimin. Allahumma shfi wa narzakiya. Allahumma shfi tajika marudin. Allahumma shfi ma anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat kita Puan Zakiyah dan suaminya tak dapat join, tak berapa sihat. Kita doakanlah kesembuhan mereka insya-Allah.